Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah agenda Awani. Kita dalam pecutan terakhir menuju ke berakhirnya Ramadan, dan ini juga peluang untuk kita untuk mendapat kerahmatan dan juga keberkatan yang berlimpah luah. Dan dalam masa yang sama juga, Ramadan kali ini memberikan refleksi yang pelbagai dalam konteks rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Kita secara asasnya adalah negara berbilang kaum, berbagai rencam dan juga berbagai pandangan juga diuruskan. Dan Ramadan ini juga menguji banyak perkara, daripada hal yang berkaitan dengan dan juga kes yang berkaitan dengan stokin kalimah Allah, dan juga beberapa isu yang berkaitan rentetan daripadanya itu selepas itu. Dan itu menimbulkan persoalan bagaimana kita menguruskan perbezaan dan juga sensitiviti kaum dan agama di negara kita ini. Dan apabila saya kaitkan dengan Ramadan, ada bagaimana kita memberikan refleksi dan juga melihat kepada refleksi kepada kehidupan kita secara masyarakat majmuk dalam negara ini. Saya ingin mendapatkan pandangan, kebijakan dan juga kearifan Cikgu Azmi Abdul Hamid, Presiden MAPIM bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Cikgu Azmi, kalau kita dapat lihat insiden ketiga yang berlaku di KK Mart di Kuching pada beberapa hari lalu ataupun semalam, laporan menurut kata polis semalam, mungkin menguji dan juga melihat bahawa ini sesuatu yang perlu dihentikan. Hal yang berkaitan dengan keganasan tidak perlu ada tempat dan diberikan perhatian di Malaysia ini, dan suara majoriti itu perlu bangkit untuk menentang dan juga menghentikan perkara ini daripada berlaku. Mungkin cikgu dapat memberikan satu reaksi awal mengenai apa yang berlaku baru-baru ini yang berkaitan dengan lontaran bom api di kedai serba nikah itu, dan juga bagaimana kita melihat bibit-bibit yang lain yang berlaku sekitarnya, cikgu. Ya, seharusnya kita melafazkan rasa kesal ya. Hal ini meleret sampai ke peringkat yang kita rasa tidak harus berlaku. Kerana memang benar isu ini sangat sensitif dan memberikan kesan. Tetapi saya fikir sebagai sebuah negara yang sedemikian lama kita telah wujud apa yang dipanggil negara hukum, kita mempunyai peraturan kita, sepatutnya tidak ada perkara yang boleh meningkatkan lagi kepanasan sesuatu isu, kerana kita punya perundangan, kita punya pihak berkuasa, macam mana pun kita rasa tidak puas hati tapi harus dibendung. Inilah yang menyebabkan Malaysia itu menjadi Malaysia. Sebab ketika kita mencapai kemerdekaan, kita telah mengadakan kontrak sesama kita antara agama, antara kaum, dan dengan itu apa-apa sensitif itu harusnya ditenangkan dengan kita melakukan tindakan-tindakan wajar. Jadi dengan melontar yang bersifat ini ya, maknanya kalau tak kena gaya mungkin akan mencederakan seseorang atau boleh sampai berlaku kematian. Ini yang saya kira boleh membiak tanpa dapat kita kawal ya. Tiga insiden ini berlaku, itu menunjukkan bahawa adanya tanda-tanda bahawa ada pihak yang nampaknya tidak mau menjaga keharmonian ini, tetapi dalam masa sama juga mau mencetuskan provokasi. Dan ini yang bibit-bibit ini akan mulai tersebar dan dia akan menjadi perbualan orang ramai, dan ada yang juga dalam perbualan tidak mau berfikir secara rasional, terus menyambut bahawa perkara ini wajar dilakukan dan kita ini dikata mesti menjaga sensitiviti, menjaga kesucian agama. Jadi saya kira persekitaran yang akan wujud ini kalau tidak dibendung akan melahirkan bibit yang lain, bukan saja menyasarkan satu jenis kedai runcit yang dipanggil sebuah mat itu, tetapi boleh membiak kepada yang lain-lain yang tiba-tiba bila diviralkan kedai itu ada perkara begini tanpa kita membuat semakan, terus kita melakukan tindakan yang seperti yang kita lihat sekarang. Saya ingin bacakan kenyataan bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Perpaduan dan juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, iaitu kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Aaron Agudagang dan juga Senator Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Mokhtar, di mana kedua menteri mengutuk sekeras-kerasnya kesemua insiden polemik perkauman dan agama yang mengganggu gugat keharmonian rakyat, di mana negara terus dilanda dengan pelbagai insiden berhubung dengan sensitiviti agama dan juga perkauman, termasuk baru-baru ini serangan di kedai serba nikah yang dimaksudkan tadi disebabkan individu-individu yang tidak bertanggungjawab, di mana mereka mengatakan bahawa
perlu ada tindakan susulan yang diambil oleh pihak polis untuk memastikan pihak yang melanggar undang-undang ini dikemukakan di muka pengadilan. Dalam aspek ini, pelbagai pihak, ini tugas pelbagai pihak, cikgu, kalau dapat kita sebutkan di sini, daripada pimpinan politik, daripada kepimpinan negara, kepimpinan politik pelbagai merentasi parti, dan juga tanggungjawab setiap satu daripada kita untuk mengawalnya. Adakah cikgu merasakan bahawa yang dalam kek yang lebih besar, yang majoriti ini tidak cukup lantang untuk bersuara, dan juga kalau kita memahami masyarakat biasa, rakyat kebanyakan yang mahu hidup aman dan sebagainya, adakah ini menjadi satu bibit yang membakar semangat mereka, ataupun bagaimana, cikgu? Sebenarnya kalau kita nak lihat, reflect semula masyarakat kita ini, bagaimana berbagai kaum ini? Ya, kita kalau kita lihat ya dari perspektif lebih luas, itu sudah tentu kita mengatakan bahawa ini harus dilihat dalam bingkai perundangan dan bingkai perlembagaan. Itu harusnya ya lebih awalnya diutarakan begitu. Tetapi nampaknya bila tercetus kalau ini, dan oleh kerana kita dalam era sekarang digital yang pantas, tanpa dapat disekat tiba-tiba menjadi viral kepada ribuan orang, apa yang harus dilakukan oleh pihak awal ya, pihak berkuasa, ialah untuk menunjukkan bahawa jangan bertindak di luar undang-undang, jangan membuat spekulasi, dan pihak yang berkenaan yang membuat kuasa, yang menjadi ahli politik, yang menjadi orang yang influencer, itu harus cepat mengingatkan orang ramai bahawa tidak harus disebarkan sedemikian rupa yang mencetuskan prasangka kepada antara satu sama lain. Jadi sepatutnya dengan segera, terutama ya di kalangan pihak yang berpengaruh, sama ada agamawan atau dia ahli politik atau dia ada seorang tokoh, itu di awalnya sekali kita harus cepat mengekang itu, supaya dengan segera orang boleh, sementara dia melihat viral itu, sementara sudah ada respon yang mengingatkan bahawa kita harus bertenang dan harus memberikan pihak kuasa untuk menyiasat. Dan saya percaya pihak kuasa tidak akan duduk diam ya. Cuma sekarang ini keadaannya nampaknya begitu. Bila daripada awal tidak pihak-pihak yang berkenaan tidak cepat untuk kita memberitahu bahawa sensitif ini jangan dibiarkan berleluasa dengan tafsiran, dengan spekulasi, itu sepatutnya jangan dibiarkan berkembang. Tetapi oleh kerana ada silang pendapat, silang komentar orang pihak tertentu, sebagai penjawat ahli politik, penjawat ahli agama, mulai memanaskan lagi isu ini, memberi ruang lagi sehingga orang mengatakan bahawa masyarakat sudah mulai berbelah bagi. Ada yang kuat menyokong sampai tidak rasional, ada yang menentang juga sampai tidak rasional. Di sinilah saya fikir apa saja kejadian seumpama begini, seharusnya di awalnya saya sebut tadi, oleh kerana kita berdepan dengan sosial media yang sangat-sangat pantas, maka golongan yang cepat boleh memberikan pandangan yang mempengaruhi khalayak ramai, di kalangan yang saya sebut tadi, tokoh-tokoh, di kalangan pengaruh, ataupun ini disebut influencer, harus cantas cepat emosi-emosi yang meledak tanpa dikawal. Sementara itu, pihak berkuasa dan pemimpin negara harus juga mulai menunjukkan bahawa tindakan sedang dilakukan dan semakan atau siasatan tengah dibuat supaya orang yang lebih rasional akan rasa tenang dan menunjukkan bahawa kita benar-benar dapat mengatasikan dalam bingkai yang saya sebut tadi, bingkai undang-undang, juga bingkai budaya hidup beragam agama, beragam kaum ini, mulai menjadi rujukan dan menyebabkan kita rakyat Malaysia jauh lebih tenang menghadapi isu-isu yang nampaknya kadang-kadang tidak dikawal. Cikgu, bagaimana kita memahami dalam kehidupan masyarakat berbilang kaum, beragam agama di Malaysia ini, isu sensitif sangat mudah untuk dikocakkan, tapi kita sudah ada pengalaman lebih daripada 60 tahun. Malah kalau 13 Mei itu adalah satu ujian bagi kita, kita banyak belajar daripada perkara itu. Justru kita tidak sedar, kita mempelajari sensitiviti antara kaum dan agama itu secara sendirinya.
Justru apabila berlaku perkara-perkara yang diberikan bibit-bibit kebencian melalui sosial media dan sebagainya, bagaimana dengan kita kalau rakyat biasa, masyarakat biasa, mahu mengekang diri kita supaya tidak mudah terpengaruh, berfikir secara rasional. Kerana hal-hal ini kita konsum kebanyakan di media sosial dan kita akan membaca komen-komen seperti cikgu kata tadi bersilang pandangan dan juga berbeza hujah dan sebagainya. Tapi kalau bagi kita yang konsum, kita rakyat biasa, orang yang mungkin rasa macam, oh saya tak tahu. Tapi bagaimana kita mahu bertindak? Kerana itu perkara paling asas. Sebelum hujah-hujah dan juga bahan yang kita terima itu menguasai akal pemikiran yang waras sebenarnya. Ya, pertama ialah ketepatan maklumat. Yang kedua ialah mentafsir maklumat itu. Yang ketiga ialah mulai membuat pemikiran secara rasional. Ya. Kalau tiga ini menjadi pedoman kita, sudah tentu kita akan jauh lebih uh, uh, berhemat dalam membuat keputusan sama ada melontarkan pendapat ataupun mulai kita nak bertindak dan memberi persepsi kepada orang ramai. Jadi proses itu harus kita lalui. Menjadi seorang yang berpendidikan, sudah tentu dia harus bermula dengan ilmu. Ketika contohnya kalimah Allah ini memang satu yang sensitif, tetapi dalam masa yang sama kita memiliki ilmu bagaimana kita kembali merujuk kepada pandangan-pandangan ulama, pandangan dan juga mengutip hujah-hujah dan peristiwa di zaman Rasulullah SAW apabila ianya berlaku, apa reaksi, apakah perlu ada kebencian ataupun ada pendekatan yang bersifat menerangkan, bersifat menyatakan orang itu harus dididik. Itu harus kita pelajari, kita ambil pengajaran iktibar daripada rujukan-rujukan ini ya. Dalam masa yang sama, kita harus juga kembali kepada budaya kita seperti yang sudah sebut tadi bahawa sudah 60 tahun kita pun memerdeka dan negara kita ni masih lagi dipuji oleh dunia bahawa Malaysia ni nampak beragam agama yang sangat orang kata sangat tipis ya, boleh saja berlaku seperti berlaku 13 Mei. Boleh saja umpamanya kita ni seolah macam dalam satu kamar yang ada gas dan yang kalau saya lontar satu macis api saja boleh cepat membakar. Tetapi Malaysia nampak masih dianggap oleh dunia bahawa ini negara contoh apabila agama dan tidak nampak ada kocak yang terlalu besar. Ada peristiwa dari masa ke semasa tapi nampaknya kita masih lagi aman. Inilah yang harus menjadi rasional kepada pemikiran kita ni bila timbul isu-isu ini bahawa menjadi utama besar ialah soal implikasi atau impak kolektif. Itu pertimbangan yang pertama. Jangan berfikir secara peribadi, kepentingan peribadi untuk menjadi popular, untuk menunjukkan kita lah menjadi hero. Itu harus benar-benar dielakkan. Utamakan kepada implikasi terbanyak, kepada orang ramai terbanyak. Yang kedua, kita rasionalkan bahawa kita ada mekanisme undang-undang. Dengan itu kita jangan mengambil undang-undang dalam tangan kita sendiri. Yang ketiga, kita mahu mendidik orang ramai bahawa sesuatu isu itu mesti ada kupasannya yang berasaskan ilmu, bukan berasaskan emosi. Inilah yang harus menjadi proses dalam kita menghadapi isu-isu begini bagi rakyat jelata. Adakah mudah itu diserapkan di kalangan rakyat jelata? Bagaimana mereka sendiri baru bangkit ataupun boleh mengatakan bahawa ini bukan sesuatu yang kita nak? Kerana suara yang sebegitu, yang ada pandangan mengatakan bahawa banyak suara-suara yang positif di Malaysia ini dalam keadaan pegun ataupun diam semata-mata, tidak mahu terlibat dalam kekecohan dan juga hingar-bingar itu. Tapi apabila berlaku peristiwa seperti ini, bagaimana suara kedamaian yang dibawa oleh suara silent majority ini perlu bergerak dan juga digembling dengan baik, Cikgu? Ya, sebelum saya komen tentang the silent majority ini, pertamanya saya juga harus melihat ya, mendidik masyarakat dengan dua jalur. Satu ialah jalur pendidikan formal, yang kedua adalah jalur pendidikan non-formal. Pendidikan formal ialah bagaimana guru kita betul-betul dapat menerapkan nilai-nilai kebersamaan, nilai saling hormat, nilai saling kasih sayang. Tetapi yang non-formalnya kita ada isti masjid, surau, kita ada gereja, kita ada kuil, dan kita ada pelbagai platform-platform NGO yang pelbagai bangsa. Ini non-formalnya harus berperanan untuk juga tidak mengecualikan diri untuk mendidik
yang dipanggil perasaan kebersamaan, kasih sayang, hormat, menghormati. Baik, itu ialah bagaimana kita nak membina ini berterusan. Ini bukan kerja jangka pendek, ini jangka panjang. Adapun dalam hal yang serta-merta, kan yang tadi dikatakan ada orang yang tidak mendiamkan diri, walaupun dia berasa mau bersuara, tapi dia berasa kalau kita sampai memanaskan lagi komen, sebab dalam kita punya komunikasi melalui WhatsApp group, dalam Instagram, dalam Twitter, sebagainya, dia akan ada saja saling membalas dan semakin tajam. Sebab itu ada orang mengatakan bahawa daripada saya memanaskan lagi, saya harus berdiam diri. Saya Tapi kira dalam masa sama juga, kita tidak harus berdiam diri dalam arti kata bahawa kita tidak peduli. Bahawa ini biarlah nak jadi apa pun masyarakat tanggung sendiri. Saya kira itu tidak bertanggungjawab. Kita harus mencari channel, mencari saluran yang membolehkan masyarakat mulai mendapat hujah-hujah yang lebih wajar, lebih tenang, lebih mendamaikan. Dengan itu dapat kita menangani isu ini dengan berkesan, ya, dengan tidak berlarutan begini, dan kemudian tertutus lagi yang tadi sepertinya melontar bom dan semuanya. Kita sekurang-kurangnya kita mesti menangani hal-hal yang bersifat dramatik ini. Itu kena cepat. Kita berperanan, menasihati, kita bercakap di mana-mana. Tapi dalam masa jangka yang panjang, saya fikir kita berperanan untuk menjadi mata dan telinga pihak berkuasa, untuk menunjukkan bahawa kita boleh memberikan maklumat yang segera, yang cepat, yang tepat, supaya tindakan cepat dilakukan. Kalau the silent majority ini masih boleh bertindak, dalam masa sama kita melakukan apa yang dipanggil pendidikan berpanjangan, saya kira kita dapat tangani isu seperti ini untuk masa akan datang. Cikgu, ini bulan puasa, kita bakal beraya dan ini sebenarnya kesempatan terbaik untuk kita memperkukuhkan hubungan antara kaum dan juga keharmonian dan juga memupuk semula, menggemburkan semula keharmonian itu. Itu sudah menjadi dalam sebahagian daripada DNA kita, masyarakat rakyat Malaysia. Kalau pergi ke bazar Ramadan itu, ada kala mereka ada prasangka kalau kaum ataupun bangsa yang bukan berpuasa pergi menyertai mereka. Tapi hari ini apabila kita lihat di sosial media, ramai juga yang berkongsikan aspek-aspek positif dan juga nilai-nilai murni yang dipelajari bersama. Justru bagaimana kita mengambil masa perayaan ini dan juga masa bulan yang penuh barakah ini untuk memberikan refleksi kepada dua ataupun pelbagai sudut, cikgu. Satunya, bagaimana kita memberikan reaksi dalam mempertahankan kesucian agama, satu perkara, tapi dalam masa sama tidak berlebih-lebihan dalam memberikan pandangan dan juga sehingga mungkin suatu perkara yang memberikan refleksi yang bertentangan dengan nilai Ramadan itu terlebih dahulu. Itu juga. Mungkin cikgu boleh komen yang itu dahulu sebelum kita cerita pasal raya pula. Semangat Ramadan ini nampaknya sudah menyerap ke merentas bangsa dan merentas agama. Orang dengan kawan-kawan yang saya sendiri, saya berbadi punyakan, mereka pun juga merasa Ramadan ini sangat unik dan berteman, berkawan dengan kawan-kawan orang Islam. Mereka mau menumpang rasa berkat, rasa tenang, rasa penuh syahdu, ya, dalam negara yang berulang kaum kita dapat melihat teman-teman berbilang bangsa ni duduk sama, malah saling menjemput, mari kita beriftar walaupun dia tidak orang Islam, tapi kita sangat meraihkan mereka datang makan bersama kita. Kemudian saya juga pernah dijemput baru ini oleh satu satuan belia sepanjab, ni golongan belia Panjab. Mereka yang menjemput saya untuk beriftar kerana dia nak menunjukkan kami sangat meraih Ramadan ni bersama orang Islam. Nah, kalau sampai itu disuburkan, itu dibiasakan menjelang hari raya, sudah tentu lagi luar biasa, sebab Malaysia ni ada satu DNA menjemput orang dengan apa yang dipanggil konsep rumah terbuka yang berlarutan sampai 1 bulan, kan, semua buat rumah terbuka. Jadi ini juga berlaku dalam perayaan-perayaan yang lain, ya, perayaan yang Kristian, yang Buddha dan sebagainya. Kita juga merasa bahawa ingin berkunjung, ingin bersama dengan kawan-kawan kita. Dan kalau hari raya ini boleh jadi semangat fitrah, kita membayar zakat fitrah di hujung Ramadan. Apa artinya zakat fitrah? Kenapa dipanggil fitrah? Kerana kembali balik kepada
asal kita yang murni, asal kita yang bersih, kita tidak bersangka buruk, kita tidak bermusuhan, kita tidak saling benci-membenci, itu namanya fitrah. Jadi bulan Hari Raya ini adalah Raya Aidilfitri, iaitu fitrah. Jadi kalau semangat semua sahabat kita, saudara seagama kita boleh menghayati arti fitrah ini dan juga mulai kita merasakan apa saja perkara yang tidak baik, boleh dinasihati dengan cara yang sangat lembut dan kasih sayang, dan dengan itu merasa bukan semakin jauh daripada kita, tapi semakin dekat mereka yang telah melakukan kesilapan. Masa itu kita merasakan bahawa tidak ada kebencian, yang kita adalah kasih sayang untuk saling memaafkan. Antara perkara yang kita lakukan dalam perayaan ialah saling memaafkan. Tetapi dalam masa yang sama mengisahkan bahawa ianya jangan diulang, terutama ada berkaitan dengan sensitiviti antara masyarakat. Dan inilah yang harus kita suburkan, kita mesti jadikan sebagai suatu budaya Malaysia yang tersendiri. Cikgu, tapi dalam masa yang sama ada juga yang melihat bahawa kita sentiasa bercerita untuk mengenali budaya antara satu sama lain, keperbezaan agama, perbezaan adat dan juga kepercayaan, kita perlukan keterbukaan. Namun begitu ada juga pandangan yang mengatakan bahawa keterbukaan itu yang mungkin mengganggu gugat kepercayaan kita dan juga nilai dan juga integriti yang ada dalam diri kita. Dalam konteks kita di Malaysia, bagaimana sebenarnya kita kadang-kadang sering berdepan dengan isu label-melabel sehingga kita kan takut untuk membuka diri dan juga berfikir dalam konteks pemikiran yang lebih luas. Bagaimana cikgu melihat bahawa itu satu trend yang mungkin perlu ditegur dan juga perlu dilihat dan dimurnikan lagi, cikgu? Ya, saya fikir tadi yang dikatakan kita saling memahami, ya, saling belajar dengan orang lain. Dengan itu kita memahami kenapa dia berbeza dengan kita, kerana dia mempunyai agamanya, dia punya budayanya, mempunyai adat resapnya. Jadi kalau kita tidak memahami itu, maka kita akan bergerak kepada mencurigai, kita merasa bahawa mereka itu adalah orang yang tidak layak kita hidup bersama. Jadi itu yang harus kita elakkan. Adapun sampai ke peringkat label-melabel, ya, itu nampaknya menjadi suatu trend yang sangat mudah, ya. Ini saya panggil pemikiran simplistik, sehingga tidak mengambil kisah bahawa melabel orang itu akan mengguris maruah seseorang, akan merasa bahawa dia itu dihina. Dengan label-label begini, saya kira bukan caranya yang tak diajar oleh Islam. Malah dilarang, ya, memanggil dengan nama-nama yang buruk, nama-nama yang menyentuh rasa maruahnya. Mungkin dia itu dianggap bukan seagama, dengan itu agama tidak benar, itu pun tidak dibenarkan oleh Islam. Kita harus menghormati, tidak pernah kita nak diajar untuk menghina dan melabel-labelkan. Dan kalau sesama orang Islam juga, ya, ada nampaknya terlanjur untuk kita dengan, walaupun kadang-kadang berjenaka, tetapi dia tersimpan di dalam hati. Apatah lagi label-label yang keras, label-label yang bukan membawa bahawa kita semakin dekat dengan sesiapa pun, tapi semakin jauh, semakin benci, dan kita mewujudkan satu hal yang jauh lebih berat, iaitu permusuhan yang bertambah-tambah, sehingga akhirnya akan mencetuskan apa yang dipanggil keganasan, violence itu, ya, itu akan mudah saja terjadi kerana bermula dengan kita menggelarkan, kita melabelkan, kita mengkategorikan. Dan ini yang harus dielak dalam isu-isu yang sensitif, supaya orang akan merasakan kalau dia benar dia buat silap, dihujah dengan baik. Saya kira tak perlu dilabel-labelkan, baru kita mencari kebenaran. Yang kita mahu ialah sesuatu itu dapat diterima atas sifat benarnya, dan itu memerlukan ilmu. Jadi saya fikir inilah yang harus dibuat oleh sesiapa pun, ya, bila melakukan sesuatu lontaran pendapat, label-melabel itu ada satu yang sangat-sangat tidak wajar yang perlu dielakkan. Akhirnya cikgu, 1 minit yang terakhir, bagaimana apabila kita berdepan dengan pelbagai cabaran, berbagai
ujian yang diberikan dalam keharmonian negara kita, bagaimana akhirnya kita reflect diri kita dan juga katakan pada diri kita apa yang sepatutnya kita pegang, nilai yang patut kita pegang sebagai seorang rakyat Malaysia dan juga bangsa Malaysia secara keseluruhannya tanpa mengurangkan identiti dan juga apa yang kita anuti selama ini. Ya, satu perkara yang kita belajar daripada 13 Mei itu tercetusnya di rangka suatu kerangka yang dipanggil rukun negara. Saya kira itu satu carta yang sangat berhikmah. Ya, rukun negara itu memberi panduan kepada kita bahawa kita mahu semua orang mempunyai kesopanan, kesantunan, menghormati. Itu disebut di dalam rukun negara. Jadi itu harusnya menjadi satu tapak awal kepada rakyat Malaysia keseluruhannya. Tetapi dalam masa yang sama kita juga ada perlembagaan. Perlembagaan itu memastikan supaya kita ini berada dalam satu sistem di mana kita bersama bersepakat hal-hal yang disebut di dalam perlembagaan itu dihormati. Kemudian kita ada pemimpin-pemimpin, kita ada sistem beraja kita yang juga selalunya dirujuk, dan dengan itu menyebabkan kita berasa bahawa kita tidak mahu melampiaskan kemarahan kita sampai kita tidak menghormati bagaimana kita mendapat petunjuk-petunjuk, mendapat irsyad bahawa pemimpin negara termasuk golongan agamawan, para mufti, para agamawan itu harus juga kita hormati supaya kita menjadi orang yang lebih bermaklumat dan lebih tenang dalam analisa apa saja isu yang berlaku dalam negara. Jadi itu caranya di Malaysia ini harus dibudayakan. Harus diingatkan semula, harus diberikan refleksi semula. Terima kasih Cikgu kerana sudi bersama kami memberikan pandangan, cadangan dan juga kebijaksanaan untuk kita melihat bahawa isu ini dengan lebih tenang, dengan harmoni dan akhirnya memegang itu sebagai satu DNA kita untuk hidup dalam masyarakat pelbagai kaum dan juga menolak sebarang sentimen yang penuh ekstremis dan juga berpaksikan kepada kebencian dan juga keganasan. Sekian saja agenda awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.